definasi sembelih ini bukan saja in terms of frequency, tapi juga isu consistency of the stool. Dia punya kekerasan najis yang dikeluarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua followers Pak Emma. Semoga semuanya dalam keadaan sihat ya. Saya Fatin, hos anda hari ini untuk Pak Emma Bincang Sehat. Jadi apa agaknya kita nak bincangkan kali ini? Okey, pastinya masih tentang kesihatan, iaitu tajuknya anak sembelit, salah makan atau punca lain. Okey, menarik kan? Sebab saya yakin ramai ibu yang nak tahu tentang tajuk kita hari ini. Sebab ramai yang ada masalah anak sembelit ni. Okey, jadi jangan risau sebab kita akan dapatkan jawapan yang jelas dan tepat sebab akan dijawab sendiri oleh pakar jemputan kita. Okey, sebelum kita perkenalkan pakar jemputan kita hari ini, untuk pengetahuan semua, sesi live Pak Emma Bincang Sihat ini akan bersiaran sepanjang bulan April ini dengan pakar-pakar jemputan dan ada pelbagai topik menarik. Jadi mama, daddy semua wajib tonton okey untuk bulan ini. Okey, jadi saya tak nak buang masa, eloklah saya perkenalkan pakar jemputan kita iaitu Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sarwar, pakar perunding kanak-kanak. Apa khabar doktor? Sihat? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, untuk followers yang baru join, okey, topik kita hari ini kita nak discuss dengan doktor anak sembelit. Salah makan ke ataupun sebenarnya ada punca lain? Tentu ramai yang nak tahu, okey. Sekali lagi, anda sebelum saya start, anda boleh share video live ini, boleh like, boleh tag rakan anda dan kalau ada soalan, jangan risau boleh drop di ruang komen. InsyaAllah nanti doktor akan jawab, okey. Okey, kita berbalik kepada topik kita iaitu anak sembelit. Salah makan ke sebenarnya ada punca lain? Jadi doktor, boleh tak doktor terangkan apa tu sebenarnya masalah sembelit doktor? Jadi masalah sembelit ni memang masalah yang paling common. Dalam klinik saya, almost every day saya jumpa budak-budak yang ada masalah sembelit. Kadang-kadang kita ada kekeliruan in terms of apa definition sembelit. Untuk saya, budak tu sembelit kalau dia masa dia pergi buang air, najis dia keras. Itu benda yang paling penting. Kadang-kadang parents ingat kalau dia buang air hari-hari tapi najis dia keras, dia tu bukan sembelit. Untuk saya itu sembelit. Saya lebih suka budak yang mungkin tak pergi buang air besar hari-hari, tapi setiap kali dia buang tu mungkin every 2 or 3 days, bila dia membuang, najis dia lembut. Compared to budak yang pergi membuang hari-hari, setiap kali dia buang, najis dia keras. Jadi, definisi sembelit ini bukan saja in terms of frequency, tapi juga isu consistency of the stool. Dia punya kekerasan najis yang dikeluarkan. Dalam sektor, dalam bidang saya, ada grade-grade sembelit sebenarnya. Sembelit ni, tengok grade najis yang dikeluarkan. Ada, dia panggil Bristol Stool Chart. Ada yang sembelit yang tahap paling teruk dan sembelit yang tak teruk sangat. Berdasarkan kepada bentuk dan juga kekerasan najis yang dikeluarkan. Okey doktor, macam doktor cakap tadi, daripada segi bentuk ataupun kekerasan najis tu, kiranya daripada umur berapa tu? Sebab ada baby yang di bawah usia 1 tahun tu najis dia masih cair kan? Adakah orang kata umur anak tu menentukan najis tu, struktur najis tu berbeza? Ya, jadi najis bayi berubah-ubah ikut susu yang diminum. Dan juga berubah-ubah mengikut umur baby tu. Baby yang baru lahir, najisnya lain. Selalunya meconium yang pekat warna hitam. Berubah pada hijau dan berubah pada kuning. Najis baby yang minum susu ibu lain daripada susu baby yang minum formula. Masalah sembelit ni boleh berlaku daripada masa yang paling awal, daripada masa baby baru lahir. Ada baby yang masalah sembelit bukan kerana masalah najis dia, tapi masalah usus dia.
yang mungkin masa dia lahir usus dia tak normal. Maybe ada masalah seperti penyakit Hirschsprung disease yang mana usus dia tak dapat melepaskan najis yang baby itu ada. Jadi kalau baby yang ada sembelit di tahap yang paling-paling awal, selalunya ada mungkin satu, susu. Kedua, ada masalah usus. Jadi perlu bantuan dan perlu pemeriksaan doktor. Masalah sembelit selepas itu ada banyak sebab. Ada sebab pemakanan, ada sebab environment, dan juga ada masalah air ataupun water consumption. Jadi ada banyak faktor yang boleh menyebabkan baby sembelit. Just because baby baru lahir doesn't mean baby tak boleh kena sembelit. Okey doktor, kalau sebagai contoh anak saya 1 tahun 8 bulan, biasanya dia berak ataupun membuang najis dia ada hari cair, ada hari sedikit keras tapi lembut, ada hari keras. So stage macam mana tu boleh dikategorikan sembelit? Jadi kalau kita tengok definisi sembelit tu, functional constipation, sembelit yang functional adalah budak yang hari-hari bila dia melepas, dia mengeluarkan najis yang keras. Kalau ada hari yang tak lembut, ada hari yang keras tu normal. Dan juga tengok kekerasan najis yang dikeluarkan. Jadi seperti saya mention tadi, kita ada skala panggil Bristol Stool Chart. Dalam Bristol Stool Chart ni, kalau najis dia memang keras macam tai kambing, berketul-ketul, itu selalunya memang tahap constipation yang tahap yang paling teruk lah. Tapi ada juga najis yang lebih lembut, yang itu normal. Jadi doktor dengan bila dia periksa anak kita, dia akan buat few things. Satu, dapatkan pemeriksaan examination, tengok perut dia macam mana, tengok dia punya anus tu macam mana, kan? Lubang dubur dia tu normal ke tak normal. Tengok pembesaran dia okey ke tak okey. Tengok dia punya najis tu selalunya keras ataupun lembut, kan? Jadi semua tu diperlukan sebelum doktor boleh membuat diagnosis. Yes, anak puan atau anak puan dapat ada penyakit sembelit. Sebagai parents, kalau for me, kita kan mungkin tak ada pengetahuan yang doktor ada. Kita tak tahu. For me senang je. Kalau budak tu menangis dan susah nak membuang, itu sembelit. Unless proven otherwise. Kan? Sebenarnya budak yang ada sembelit, dia akan menangis, dia tak nak membuang. Dia akan bila nak membuang, dia akan straining, dia akan tak selesa. Kalau ada faktor tu, adalah ciri-ciri sembelit, perlu bantuan, perlu pemeriksaan doktor. Okey, jadi kalau nak tahu anak kita sembelit ataupun tak, kena tengok reaksi anak tu masa membuangkan. Kalau dia menangis, menahan sakit, itu bermaksud dia mungkin sembelit dan boleh dapatkan nasihat daripada doktor ataupun pakar lah kan. Okey, bagi yang baru join live kita, okey, topik yang kita bincangkan saya rasa memang mak-mak, parents, especially saya pun nak tahu, iaitu anak sembelit salah makan atau ada punca lain. Sebab kita sebagai parents, kita tak tahu anak tu sembelit ke tak ke. So topik hari ni sangat best. Jadi yang baru join live ni jangan lupa share, like dan tag rakan anda, tag isteri anda, tag suami anda. Sebab ini ilmu yang jarang-jarang kita dapat yang doktor sudi share. Okey, kalau ada soalan pun boleh ajukan di ruangan komen. Okey, tadi kita dah tanya apa masalah sembelit, apa puncanya. Jadi kita nak tahu, adakah doktor pemakanan yang anak kita makan, especially dah yang 6 bulan ke atas ni yang dah makan, adakah dia boleh mempengaruhi masalah sembelit ataupun sebenarnya ada benda lain yang mempengaruhi sembelit anak ni? Jadi nak discuss punca anak kita sembelit, dia ada multifaktorial. Kadang-kadang tak ada kena dengan makanan. Kadang-kadang ada budak makanan dia perfect, banyak minum air, aktif, tapi still kena sembelit. Yang budak-budak macam tu kadang-kadang ada masalah ususnya yang mungkin kurang matang. Ususnya yang kadang-kadang susah nak membuang. Jadi benda tu boleh jadi. Jadi kalau parents, kalau kita nampak,
Kenapa anak saya sembelit? Padahal anak dia banyak makan sayur, makan buah kan. Masih lagi sembelit. Benda tu normal, boleh terjadi. Jadi kalau benda terjadi, don't feel guilty. Kadang-kadang budak tu sembelit kerana dia tak ada physical activity. Maklumlah dengan era social media sekarang, dengan dia punya tablet, dengan dia punya duduk di rumah, TV kan, main game, dia tak keluar bermain di luar, Aktiviti luar. tak beriadah, tak ada bersukan. Jadi itu pun boleh menyebabkan anak kita senang dapat sembelit. Ketiga, yang paling common lah untuk saya adalah budak yang tak minum air banyak. Kadang-kadang budak ni susah nak minum air. Kita bagi dia minum air, suruh minum satu botol, sikit je dia minum kan. Jadi yang banyak dia curah. Yang lain curah. Ataupun botol tu yang kita bagi dia bawa sekolah, botol tu juga yang kita dah bawa balik. Tanpa diminum. Jadi anak kita perlu banyak minum air. At least 1 to 1.5 liters of water kan. Kalau anak kita kurang minum air, itu boleh menyebabkan anak kita sembelit. Keempat, masalah pemakanan. Pemakanan anak-anak kita yang kurang sirat, yang kurang fiber. Kerana sirat dan fiber ni penting kerana dia sebagai magnet untuk melembutkan najis kita. Sirat ni penting kerana ia boleh mempercepatkan transit time makanan kita dalam usus kita. Kalau tak, dia stuck. Kan? Jadi, kadang-kadang susah nak bagi anak kita makan makanan yang penuh dengan yang sirat macam sayur, buah-buahan. Tapi kena cuba kita biasakan mereka dengan makanan-makanan yang ada macam tu. Kadang-kadang kita kena kreatif, kena dapatkan fiber tu dengan cara lain. Mungkin dari segi dia punya cereal, biji-bijiran, tu pun banyak dia punya fiber atau sirat. Kadang-kadang kalau tak dia buat juga, kita buat benda-benda yang simple macam nasi. Daripada nak makan nasi putih, makan nasi yang brown rice, nasi perang kan, yang ada unsur fiber yang boleh melawaskan anak kita. And last sekali, yang saya rasa dekat Malaysia ni kurang kita buat, makanan-makanan yang ada probiotik seperti yogurt kan. Yogurt tu penting untuk anak kita kerana yogurt tu for me is the almost perfect food. Ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, kalsium dan juga ada good bacteria. Dalam mana good bacteria tu boleh menaikkan dan boleh mengoptimalkan pencernaan makanan. Di Malaysia masalahnya bila diorang kata panggil dia, bila kita discuss yogurt, diorang ingat yogurt drink. Bukan itu ya. Kita nak yogurt yang kita makan. Bukan yogurt yang kita minum. Okey, so bukan hanya faktor pemakanan lah, anak tak pergi exercise pun boleh jadi punca sembelit, tak minum air masak pun boleh jadi punca sembelit. Jadi saya rasa topik hari ini memang sangat orang kata sangat menarik sebab pelbagai punca sebenarnya menyebabkan anak sembelit, bukan hanya pemakanan. Jadi boleh tag semua rakan-rakan anda, tag mama papa untuk join live ini. Okey. So doktor, ada yang ni soalan yang famous lah. Kalau anak sembelit je, kita bagi pisang. Ni memang famous. Okey, seperti pisang tu kiranya macam penyelamat lah kalau anak sembelit. So betul ke kita ambil pisang ni sebenarnya boleh membantu masalah sembelit ni? Betul tak doktor? Pisang dalam kadar yang normal dan kadar yang mencukupi, mungkin satu pisang sehari, bahkan pisang yang masak boleh bantu menaikkan kandungan sirat dalam makanan anak kita. Tapi kalau kita makan banyak sangat pisang ataupun makan pisang yang tak masak, dia boleh menyebabkan sebenarnya lebih teruk. Kan? Saya make advice, kalau anak kita dah dapat sembelit dan dia makan banyak sangat pisang, stop pisang tu. Dapatkan fiber, dapatkan sumber sirat melalui benda lain. Macam for example, persimmon, pisang kaki, kan? Orange, apple, papaya, dragon fruit. Banyak lagi makanan buah-buahan yang boleh kita guna untuk bantu anak kita membuang yang lain daripada pisang. Kerana kadang-kadang pisang ni kalau banyak sangat makan, boleh menyebabkan budak yang tengah sembelit lagi sembelit.
Kiranya tak semestilah spesifik pisang je kan. Kalau sembelit pisang je. Sebab ada satu kes tau doktor yang saya baca sharing mak ni, anak dia terlalu suka pisang sampai makan hampir 10 biji ke atas lah pisang tu, sehingga menyebabkan anak dia dimasukkan ke hospital. Disebabkan usus dia dah tak boleh nak terima. Because pisang ni ada unsur pektin. Unsur pektin ni dia akan bind dengan makanan lain. Jadi dia boleh menyebabkan najis kita berkumpul dan boleh menyebabkan kadang-kadang constipation ataupun sembelit yang teruk. Ini ilmu penting juga untuk parents yang suka bagi anak pisang, sebab pisang tu sangat sedap, dia manis dan dia lembut. Jadi budak-budak sukalah makan kan doktor. Boleh makan pisang tapi jangan keterlaluan. Kira makan boleh tapi berpada-padalah orang kata. Betul. Kan. Betul. Apa-apa saja makanan pun berpada-pada, tak boleh lebih, macam tu. Okey doktor, mungkin doktor boleh bagi tahu bagaimana kalau parents nak bantu anak-anak yang ada masalah sembelit ni. Ada tak cara nak bantu anak ni? Okay. Saya rasa benda ni kita nak kena betul-betul clear out any misconception, mitos kan. Anak sembelit kita nak bantu dia ada dua cara. Satu, non-medical intervention. Maknanya kita bantu dia tanpa perlu ubat. Okay? For example, kita fokus kepada pemakanan dia. Fokus pada pemakanan dia, kita bagi dia makanan yang banyak bersirat. Kita increasekan dia punya fluid intake. Kalau tak nak minum air kosong, boleh minum air yang jus, yang kita boleh buat sendiri. Kan? Air pear, air prune juice kan. Kalau boleh, air-air yang kita peras sendiri daripada air yang kita beli secara komersial. Kerana air-air yang beli komersial selalunya tak 100%. Kan? Dan mungkin mengandungi kandungan gula yang tinggi. Ketiga, kita cuba bagi dia yogurt. Mungkin 1 atau 2 pot of yogurt sehari untuk membantu pencernaan makanan. Kadang-kadang benda ni tak memadai. Kena perlu bantuan ubat. Dan ubat sembelit ni sebenarnya adalah ubat yang natural. Dia bukan ubat chemical. Kadang-kadang parents kata, saya tak nak anak kita saya dependent sangat dengan ubat. Walhal ubat yang kita dah bagi ni adalah ubat yang natural, yang tak ada chemical langsung. Yang mana ubat ni daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, tumbuhan yang natural. Ubat yang paling common adalah ubat Dufilide atau ubat lactulose. Ubat ni adalah natural sugar, gula natural yang badan kita tak boleh hadamkan. Apa yang kita makan, apa yang kita bagi kepada baby kita, benda tu keluar balik. Dia tak menaikkan kadar gula dalam darah kita kerana tak dapat diserapkan dalam badan kita. Dan benda ni tak ada chemical, dia bertindak melalui proses osmosis. Dia jadi sebagai water magnet. Bila kita bagi ubat tu, Dufilide tu ataupun lactulose, ubat tu absorb air daripada usus masuk kepada najis dia supaya dia melembutkan najis. Dan ubat Dufilide tu pun menjadi makanan kepada good bacteria dalam usus. Jadi dia sebagai prebiotik, makanan kepada good bacteria. Jadi benda-benda natural. Ada banyak komen daripada parent yang kata, saya tak nak anak saya makan lama-lama. Sebenarnya selagi mana dia perlu makan ubat untuk meringankan beban sembelit, dia perlu ambil. Kadang-kadang boleh, kita nak menimakan penggunaan enema. Saya train dekat United Kingdom. Kita memang very rare guna enema ni. Cucuk dekat lubang dubur dia kan. Very rare. Tapi kat Malaysia nampak macam banyak orang guna. Kita nak minimiskan penggunaan enema dan suppository. Kita gunakan sebagai last resort kerana benda tu boleh trauma kepada anak-anak kita. Betul. Jadi kalau kita boleh bertindak awal, bagi ubat yang boleh melembutkan najis anak kita, tak perlu kita guna kepada benda-benda yang ekstrim macam tu. Okey, saya rasa masa sangat mencemburui kita doktor. Memang topik ini sangat menarik tapi kita dah kesuntukan masa, dah sampai di orang kata akhir live dah. Okey, bagi parents tadi saya rasa perkongsian doktor sangat menarik. Jangan takut untuk ambil ubat untuk melembutkan najis anak. Jangan risau. Kalau risau juga boleh jumpa pakar berhampiran dengan anda untuk dapatkan nasihat
dan juga rawatan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada jemputan kita iaitu Datuk Dr. Muhammad Iqbal, pakar perundikan kanak-kanak kerana sudi sangat-sangat luangkan masa bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Sama-sama, terima kasih. Sama. Akhir sekali, terima kasih tak terhingga buat semua followers Pak Emma yang sudi stay hingga live ini habis. Yang terlepas boleh tengok di awal live ini, okey? Dan jangan lupa subscribe YouTube dan follow Facebook Majalah Pak Emma. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.